Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. قال الله تعالى في كتاب العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya daripada Masjidil Haram kepada Masjidil Aqsa, yang perjalanan pada waktu malam yang penuh dengan keberkatan padanya. Linuriyahu min ayatina, dengan tujuan untuk memperlihatkan ayat kami. Innahu huwas sami'ul basir, sesungguhnya dia yakni Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Surah Isra ayat yang pertama. Yang dihormati Datuk, yang dihormati pengurusi dan ahliatan kuasa masjid surau kita ini, pimpinan-pimpinan, pegawai-pegawai, muslimin dan muslimat sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pertamanya kita mengaturkan rasa syukur kita pada Allah, kerana pada tengah hari yang baik ini kita diberi kesempatan lagi oleh Allah untuk kita sama-sama berada dalam satu majlis yang kita namakan dengan majlis memperingati tentang peristiwa Isra' wal Mi'raj. Para hadirin sekalian, sebelum daripada kita nak faham tentang peristiwa Isra' Mi'raj ini, kita perlu rasa syukur kita pada Allah terhadap panjangnya umur kita. Ya, Allah telah kurniakan pada kita untuk memasuki bulan Rejab ini sendiri. Syukurnya kerana Allah telah mustajabkan doa kita pada tahun yang sudah, tahun yang lepas, di mana kita berdoa supaya Allah pulangkan balik kita ke dalam 3 bulan yang besar ini. 3 bulan yang besar ini, bulan Rejab, bulan Sya'ban dan bulan Ramadan. Bulan yang didoakan oleh Rasulullah SAW. Tatkala mana masuk saja dalam 3 bulan ini, ada sepotong doa yang Rasulullah baca dan Rasulullah ulang. Doa Rasulullah, Allahumma barik li bi syahri Rejab, wa barik li bi syahri Sya'ban, wa ballighni bi syahri Ramadan. Rasulullah ulang dan Rasulullah baca doa ini. Ya Allah, berkatilah aku dengan bulan Rejab. Ya Allah, berkatilah aku dengan bulan Sya'ban. Ya Allah, panjangkanlah umur aku biar aku sempat masuk dalam bulan Ramadan, ya Allah. Ini doa yang dibaca dan diulang oleh Rasulullah lah. Maknanya Rasulullah SAW nak sebut, kalaulah sekiranya aku ditakdirkan aku mati pada tahun ni, ya Allah, maka matilah aku setelah mana aku masuk dalam bulan Ramadan, ya Allah. Doa Rasulullah SAW lah. Kalau doa kita, ya Allah, biar sempat raya lah, ya Allah. Raya tu yang utamanya. Para hadirin sekalian, boleh jadi kita akan tanya, kenapa Rasulullah doa untuk 3 bulan? Jarang kita berjumpa doa yang Rasulullah baca doa untuk 3 bulan. Biasa Rasulullah masuk bulan Zulkaidah, Zulhijjah dan sebagainya. Tapi jarang kita nak berjumpa doa-doa khusus. Tetapi apabila 3 bulan ini, Rasulullah baca doa khusus. Lebih-lebih lagi Rasulullah nak masuk dalam bulan Ramadan. Ulama-ulama disebut, katanya para alim ulama, bulan Ramadan ini doa yang Rasulullah baca nak ajar pada umat Nabi Muhammad SAW, betapa Allah nak tunjuk sayangnya pada umat Muhammad dengan Allah jadikan bulan Ramadan. Bagaimana nak tunjuk sayang dengan dikurniakan bulan Ramadan? Memandangkan usia umat Muhammad ini tidak sepanjang usia umat terdahulu. Usia umat terdahulu semua Allah jadikan panjang-panjang masa mereka hidup. Nabi Nuh AS usianya sepanjang 950 tahun. Tuan-tuan sedia maklum, Nabi Adam AS usianya sampai 1000 tahun lebih. Kita baca dengan umat-umat dahulu semua Allah jadikan panjang-panjang. Nabi Daud sampai ratusan tahun umurnya.
Nabi Nuh alaihissalam ratusan, nabi-nabi dahulu ratusan dan ribuan tahun. Kalau tuan-tuan baca dalam kitab Sabil Idkar wal Idbar, tuan-tuan akan menjumpa doa umur Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam dia mula akil baligh pada usia 120 tahun. 120 tahun baru mula akil baligh. Tempat kita ni 120 tahun tinggal batu nisan dah sak negara. Nabi-nabi dahulu Allah jadikan panjang-panjang usia mereka hidup. Sampai pada usia umat Muhammad Allah jadikan pendek je. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, umru ummati baina 60 wa 70. Umur umat aku di antara 60 tahun hingga 70 tahun. 60 tahun hingga 70 tahun ni berapa banyak sangat amalan kita nak menandingi amalan umat terdahulu. Kita hidup dalam singkat 70 tahun. Kita letaklah 70 tahun. Masa kita hidup terlalu sikit dalam kita beribadah pada Allah. Allah jadi dalam keadaan 70 tahun ni kita tolaklah masa kita belum akil baligh. 15 tahun kita dah membazir. Ataupun kita dah buang masa kita 15 tahun. Tinggal lagi, baki lagi 55 tahun. 55 tahun kita tolak pula masa kita dalam keadaan kita bercakap, kita borak, kita buat benda-benda yang biasa dalam hidup kita. Kita ambil contoh, kita tidur saja, tidur malam. Tidur malam kita tidur 6 jam ataupun 7 jam setiap malam. Kalaulah usia kita 70 tahun, kita dah habiskan masa tidur saja selama lebih kurang 20 tahun dalam hidup kita. 20 tahun kita tidur, tu baru kita ambil tidur malam baru. Tak campur lagi tidur dalam majlis ilmu dipanggil macam. Kalau campur dengan tidur dalam majlis ilmu, lagi lamalah kita tidurnya. Masa kita tidur ni lama. Dalam kita habiskan masa kita. Ibadah kita singkat. Bagaimana Allah nak jadikan supaya kita ni dapat menandingi amalan umat terdahulu? Allah jadikan bulan Ramadan. Dalam bulan Ramadan, Allah jadikan satu malam yang disebut khairum min alfi syahr. Satu malam yang lebih bernilai daripada 1000 bulan yang lain. Satu malam kita dapat bersamaan dengan usia kita 70 tahun. Kita beribadah pada Allah. Cuba bayang dalam hidup kita ni, kalau sekiranya kita dapat sebanyak lebih kurang 10 kali je dalam hidup kita malam Al-Qadr. Maknanya usia kita dah lebih kurang 700 tahun. Kalau Allah kurniakan pada kita 20 kali je malam Al-Qadr, maknanya usia kita dah lebih kurang 1400 tahun dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah dia nak tunjuk sayangnya pada umat Muhammad. Sebelum daripada masuk bulan Ramadan, Allah jadikan dahulu 2 bulan. Bulan persiapan masuki bulan Ramadan. Allah jadikan bulan Rejab dan Allah jadikan bulan Sya'ban. Satu bulan Rejab dan bulan Sya'ban ni bulan bersiap nak masuki bulan Ramadan. Oleh kerana kamu tahu Ramadan ini bulan perlumbaan. Bulan yang diajar supaya kitanya berebut pahala biar banyak. Supaya tak berlaku kejutan, Allah jadikan pada kita bulan Rejab, bulan Sya'ban. Orang yang tak pernah baca Quran, tolong baca Quran dalam bulan Rejab dan bulan Sya'ban. Supaya bila masuk dalam bulan Ramadan, dia tak terkejut dengan bacaan imam-imam yang panjang, bacaan-bacaan Al-Quran dalam bulan Ramadan. Orang yang tak pernah derma, tolong derma dalam bulan Rejab dan bulan Sya'ban. Supaya bila masuk dalam bulan Ramadan, dia tak terkejut sangat bila masuk bulan Ramadan dengan derma-derma yang banyak yang diperlukan. Orang yang tak pernah dengar kuliah, tolong dengar kuliah dalam bulan Rejab dan bulan Sya'ban. Supaya bila masuk dalam bulan Ramadan, dia tak terkejut dengan kuliah-kuliah yang dilaksanakan dalam bulan Ramadan. Kejutan tu tak berlaku. Orang yang tak pernah, dia tak pernah pada diri bangun tahajud malam, tolong bangun tahajud malam. Supaya dalam bulan Ramadan nanti tak berlaku kejutan. Dalam bulan Ramadan nanti. Kejutan itu boleh berlaku. Orang yang tak pernah datang ke surau ke masjid, tolong datang ke surau ke masjid dalam bulan Rejab dan bulan Sya'ban. Supaya bila masuk bulan Ramadan, masjid dan surau tak berapa terkejut tengok muka dia ni. Muka ni tak pernah nampak dalam bulan-bulan lain. Bulan Ramadan baru nampak pula. Supaya tak berlaku kejutan, Allah jadikan bulan latihan. Latihan apa yang Allah nak latih? Yang besar dalam hidup ni. Lalu ulama-ulama jawab, bulan Rejab Allah nak suruh latih akidah kepada Allah. Bagaimana nak latih akidah kepada Allah? Akidah dalam hidup kita ni dia sebut piling dalam bangunan. Bangunan itu bagaimana tegaknya bangunan kita ni kuat, maka dalam jasad kita ni kena ada yang disebut dengan akidah. Piling yang kuat. Bangunan ni teguh kenapa? Kerana piling dia kuat kat bawah. Oleh kerana kuatnya piling kat bawah, maka teguhlah bangunan itu tegak berdiri.
Demikian juga dengan orang yang beriman pada Allah. Orang yang beriman pada Allah ni akan diuji oleh Allah. Ujian-ujian yang banyak dalam hidup. Allah jadikan, bila sebut saja kita beriman, kamu akan melalui proses ujian. Kemuncak proses ujian bila? Ramadan. Sebelum daripada bulan Ramadan nanti nak dijadikan bulan ujian pada diri kamu, aku jadikan dahulu bulan Rejab ni bulan untuk kamu faham betapa besarnya nilai ujian dalam hidup orang yang beriman pada Allah. Sebut kamu beriman pada Allah, tak ada orang yang tidak diuji oleh Allah. Allah uji dengan ujian-ujian. Dalam Al-Quran Karim Allah sebut bagaimana besarnya ujian. Alif Lam Mim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Allah Subhanahu wa taala sebut. Alif Lam Mim. Adakah manusia menyangka kami akan biarkan mereka sebut kami beriman, kami beriman, kami beriman, sedangkan kamu belum diuji oleh Allah. Walaqad fatanna alladhina min qablihim. Sesungguhnya kami akan uji, kami telah uji umat-umat sebelum daripada kami. Fala ya'lamanna alladhina sadaqu, maka dengan ujian itu Allah tahu siapa yang benar-benar beriman pada Allah. Wala ya'lamanna al-kadzibin, dan Allah tahu siapa yang dusta pada Allah. Maknanya dalam hidup kita sebut kita beriman pada Allah, kita kena melalui proses ujian. Ujian-ujian ni Allah Subhanahu wa taala sebut lagi dalam surah Al-Ahzab. Misal contohnya, hunalika btuliyal mu'minun. Di sana aku akan uji orang beriman pada Allah. Wa zulzilu zilzalan syadida. Aku goncang iman dia segoncang-goncang iman yang ada pada diri dia. Kamu beriman, kamu akan diuji. Ujian apa kita sebut? Ujian apa yang perlu kita lalui? Ulama-ulama sebut lagi, kita nak faham tentang Isra' Mi'raj ini. Lalu dijawab lagi, ujian yang besar yang perlu kamu faham dalam hidup kamu apa dia? Allah Subhanahu wa taala sebut, wala nabluwannakum. Sudah pasti aku akan uji dalam hidup kamu. Ujian apa? Bisyai'im minal khauf. Yang sama aku akan uji dalam hidup kamu, rasa takut. Rasa takut ni mula datang dalam hidup kamu. Takut dalam hidup ni banyaklah. Kita melalui proses ujian takut. Kanak-kanak yang baru lahir ketakutan. Dalam keadaan tangisan yang keluar daripada bibirnya itu menunjukkan dia rasa takut. Kita diminta supaya azan di telinga kanan anak yang kecil ini. Azan tu azan biasalah, jangan pinjam mikrofon masjid pula. Azan di telinga kanan anak kita ni kenapa? Nak bagi kuat jiwa dia. Kamu jangan takut wahai anakku. Kenapa dia? Kamu akan berhadapan dengan ujian perjalanan hidup. Ujian perjalanan hidup ni dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kamu rasa takut dalam hidup? Ya, takut. Tuan-tuan akan mengalami krisis ketakutan. Takut dalam hidup. Takut waktu mana kita bekerja, takut-takut tak naik jawatan. Takut di waktu mana kita dibuang kerja. Takut dalam hidup berkeluarga, rasa takut ni datang. Takut dalam hidup ni, rasa ada je takut kita. Dalam rumah rasa takut. Di luar rumah kita rasa takut. Kita berjalan kita rasa takut. Naik kenderaan kita rasa takut. Takut kena langgar pada maiwi misal contohnya. Rasa takut dalam hidup ni ada. Rasa takut dalam rumah, rasa takut. Orang tanya takut apa? Takut hantu maklimah balik ke rumah kata tu. Rasa takut tu sentiasa ada dalam hidup. Takut, biasanya manusia takut dia akan buat benda yang syirik pada Allah. Bila manusia takut dia cari tangkal. Bila manusia takut, dia buat benda yang dilarang oleh Allah. Khurafat dan sebagainya. Takut ni yang menyebabkan dia buat benda yang dilarang oleh Allah. Manusia takut. Na'udzubillah min dzalik. Allah uji dengan ujian takut. Ujian apa lagi dalam hidup kita? Kita diuji. Bisyai'im minal khauf wal ju' rasa lapar. Yang kedua, kamu jadi lapar dalam hidup kamu. Lapar, tak cukup makanan. Kamu lapar, kamu tak kenal lagi halal dan haram. Kamu lapar, kamu tak peduli lagi tentang syurga dan neraka. Apabila manusia lapar, keedah manusia lapar, dia jadi tamak terus dalam hidup. Bagaimana kita? Kita lapar. Apabila kita lapar, kita pergi ke kedai. Kita nak beli makanan. Kita tengok makanan, semua kita nak beli. Orang lapar dalam bulan Ramadan, cuba tengok. Dia masuk dalam bulan Ramadan, dia lapar, dia masuk dalam bazar Ramadan, dia nak beli semua barang dalam bazar Ramadan. Kalau boleh dengan yang meniaga-meniaga tu pun dia nak beli. Rasa lapar dalam hidup ni, apabila lapar, manusia buat benda yang dilarang oleh Allah. Laparlah yang menyebabkan manusia buat klaim palsu. Kerana laparlah manusia makan rasuah. Kerana laparlah manusia ni tak kenal syurga neraka dalam hidup. Para hadirin sekalian turun,
turun di negara orang yang bukan Islam, negara bukan Islam, kita kelaparan. Turun kapal terbang, kita lapar. Kita tak peduli lagi halal haram. Kita tengok makanan, yang penting bagi diri kita, kita boleh kenyang. Kenapa? Kerana kelaparan. Anda pergi ke Poland, waktu mana pergi ziarah di kalangan, waktu mana bersama dengan rombongan Muslim Care, pergi ke Poland, berjumpa dengan umat Islam Chechen yang luar daripada negara Soviet, pergi lari ke Poland ini. Lalu dipegang oleh kerajaan Poland. Kemudian kerajaan Poland letakkan di pelarian, mereka di kemah-kemah pelarian itu. Selama lebih kurang 20 tahun. Mereka makan apa dia? Makan daging babi. Makan daging babi. Kita tanya, kenapa kamu makan daging babi? Dia jawab, tak ada makanan. Makanan itu sahaja yang diberikan oleh kerajaan Poland untuk kami makan. Selama 20 tahun. Mereka dalam keadaan kelaparan. Dia kata, baru sekarang kamu nak tanya khabar kami. Kami tahun 1994 lagi lari ke negara ini. Apabila kami lari ke negara ini, tak ada orang Islam yang tanya khabar pada kami. Kami berada di kamp pelarian itu. Kami didedahkan, diberi makanan yang namakan dengan makanan yang kotor itu. Kami terpaksa. Tak ada lagi. Oleh kerana tak ada lagi, kami terpaksa makan. Kelaparan ini, manusia tak peduli halal dan juga haram. Ujian apa dalam hidup lagi? Allah sebut. Ujian dalam hidup, wa naqsim minal amwal, dikurangkan harta benda kamu. Dalam hidup kamu, aku uji dengan ujian kurang harta benda. Duit sama, nilai kurang. Tuan-tuan tahu, tuan-tuan dalam bidang perbankan ini, tuan-tuan akan tahu nilai kita semakin jadi susut. Barang duit sama aja, tetapi kurang nilai dia. Wa naqsim minal amwal wal anfusi, aku uji kamu dengan yang keempat apa dia? Ujian kematian orang yang disayangi. Ujian dimatikan orang disayangi ini satu ujian yang besar dalam hidup. Di antara contoh orang yang diuji dalam hidup, dimatikan orang yang disayangi, siapa dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad diuji dengan ujian orang yang disayang dalam hidup, diwafatkan oleh Allah. Start daripada mula kecil, membesar dalam keadaan tiada bapa. Usia 6 tahun, kemudian dalam keadaan usia 6 tahun diwafatkan ibunya. Usia 8 tahun diwafatkan datuknya. Kemudian pada usia membesar sampai Rasulullah jadi Nabi dan juga Rasul, diwafatkan pula orang yang disayangi dalam hidup Rasulullah yang disebut dengan Abu Talib. Wafat Abu Talib ni membawa kesan yang besar dalam hidup Rasulullah. Sehingga kan digelarkan Amu Huzn, tahun duka cita dalam hidup Rasulullah. Wafat orang yang disayangi. Kita tengah sayang isteri kita, Allah wafatkan isteri kita. Tengah kita sayang suami kita, Allah uji. Allah matikan suami kita. Kita sayang anak-anak kita, anak yang kita sayang ni, Allah uji matikan orang yang kamu sayang. Macam mana keadaan di kami? Di antara ujian yang berlaku dalam hidup siapa dia? Nabi Muhammad dengan Abu Talib. Abu Talib, waktu mana dekat nak wafat tersebut, Rasulullah pujuk Abu Talib. Pakcik, orang lain semua dah mengucap. Orang lain dah sebut dah syahadah. Orang lain semua dah sebut kalimah syahadah. Isteri pakcik, Fatimah binti Asad, dah beriman pada Allah. Kemudian anak perempuan pakcik yang disebut dengan Ummu Hani dah beriman pada Allah. Kemudian siapa lagi? Kemudian Ali bin Abi Talib, anak bongsu pakcik, dah beriman pada Allah. Tinggal pakcik seorang lagi yang belum beriman. Pakcik, boleh tak pakcik sebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah? Sebut kalimah ni je. Geleng kepala Abu Talib. Geleng kepala. Abu Talib geleng kepala. Waktu mana geleng kepala ni, dia sebut ada Rasulullah. Muhammad, aku tahu syurga tu betul, neraka tu betul, padang mahsyar tu betul, segala apa yang kamu bawa tu semua betul. Tetapi Muhammad, biarlah aku mati dalam keadaan tak beriman pun. Sebut saja begitu, terduduk Rasulullah. Rasulullah SAW terduduk. Rasulullah angkat tangan. Ya Allah, selamatkanlah pakcik aku ni ya Allah. Tolong selamatlah pakcik aku ni ya Allah. Turun ayat Quran tegur Rasulullah. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Wahai Muhammad, kamu tak layak memberi hidayah pada siapa yang kamu sayang, tapi Allah lah yang layak memberi hidayah pada siapa yang Allah kehendaki. Ayat ni ayat yang paling jelas menceritakan nilai hidup seseorang itu sendiri. Hidup kita ini tak bernilai lagi dengan harta benda. Duit yang banyak macam mana pun Allah tak ambil kira. Tuan-tuan turun pagi, balik gelap. Tuan-tuan turun pagi, balik gelap. Tuan-tuan cari apa sebenarnya? Tuan-tuan cari duit. Allah suruh kita dapat duit? Tak. Kita cari apa dia? Cari nama. Allah suruh kita dapat nama? Tak juga.
Kita hidup ni untuk apa dia? Nak cari apa dia dalam hidup? Dalam hidup orang beriman, diajar supaya dapatkan yang disebut hidayah Allah. Hidayah ni benda yang paling menilai. Kalau duit itu menjadi nilai ukur, di sisi Allah, nescaya Qarun itu jauh lebih bernilai daripada kita. Di sisi Allah. Kerana Qarun itu kaya kan? Kaya tak kaya Qarun? Yang bawa anak kunci gedung kekayaan Qarun 400 ekor kuda. Tapi bagaimana Allah jadikan pada Qarun? Yang bawa anak kunci gedung kekayaan Qarun. Tapi bagaimana Allah jadikan pada Qarun? Allah tenggelamkan Qarun dalam muka bumi ini sedalam 70 hasta setiap kali mana terbit matahari. Naik je matahari, tenggelam 70 hasta. Naik je matahari, tenggelam 70 hasta dalam muka bumi ini. Datang orang Melayu kita sibuk buat program mencari harta Qarun, dipanggil demikian. Elok Qarun tenggelam, kita sibuk cari. Kita hidup mulia kerana pangkat? Tak. Dalam hidup ini, Allah tak pernah muliakan pangkat kita. Sebesar mana pun pangkat kita, Allah tak pandang. Allah tak pandang. Kalau pangkat menjadi nilai ukur, ulama sebut, nescaya Fir'aun itu besar pangkat dia di sisi Allah. Kerana Fir'aun terbesarkan pangkat dia. Dia mengaku dalam Al-Quran, Allah catatkan. Bagaimana Fir'aun sebut, Ana Rabbukumul A'la. Aku Tuhan yang paling agung. Waktu mana dia mengaku dia Tuhan, terkejut Iblis. Iblis terkejut, katanya Iblis. Ada juga orang yang hidup mengaku jadi Tuhan. Aku sendiri pun tak mengaku dia Tuhan. Ada manusia yang hidup mengaku dia Tuhan. Kenapa Fir'aun mengaku dia Tuhan? Kerana dia tak pernah rasa sakit. Fir'aun kencing manis tak pernah kena. Darah tinggi lagi tak ada. Penyakit go out pun tak ada. Nak sebut gaut-gaut. Nak gambarkan tentang bagaimana tak ada penyakit. Fir'aun disebut dalam kitab tak pernah bersin. Bersin pun tak pernah. Disebut dalam satu kitab yang lain, Fir'aun tak pernah menguap. Menguap pun tak pernah. Allahu Akbar. Kita ni cuba tunggu kejap-kejap lagi. Tunggu sikit lagi je. Tapi jangan pula tak menguap. Orang tanya kenapa tak menguap? Lawan Fir'aun sekali ustaz ni. Nak lawan Fir'aun dia. Nak sebutnya hidup. Hidup ni muliakan apa dia? Kerana hidayah. Hidayah ni rupa tak jadi nilai. Kamu tak payah berhabislah duit banyak mana pun untuk menghabiskan, mencantikkan rupa kamu. Kalau rupa itu dinilai di sisi Allah, hinalah bila berabah. Bila berabah tu kan hitam kulitnya, kerinting rambutnya, kemudian apa dia? Tebal bibirnya, parau suaranya. Tapi Allah muliakan bila berabah sehingga kan Rasulullah kata dalam peristiwa Isra' Mi'raj aku, kedengaran telapak kaki berjalan di belakang aku. Aku tanya pada malaikat Jibril, siapa yang berjalan di belakang aku ya Jibril? Malaikat Jibril jawab, Bilal bin Rabah ya Rasulullah. Bilal bin Rabah. Bilal tu cerita panjang tentang Bilal. Nak gambarkan tentang Bilal. Bilal tu dalam keadaan demikian, Bilal ini Allah muliakan dia. Hodoh rupanya. Ada lagi yang teruk daripada Bilal? Ada. Sahabat yang lebih teruk daripada Bilal. Namanya Sa'ad bin Mu'az. Hitamnya jauh lebih hitam daripada Bilal. Hitam tak hitam Sa'ad bin Mu'az ini, kalau dia duduk sebelah Bilal bin Rabah, putih Bilal bin Rabah. Hitam sungguhlah, bukan hitam biasa. Hitam metalik senang cerita. Tetapi waktu mana Sa'ad bin Mu'az gugur syahid, bergegar arasy Allah. Menangis para malaikat Allah. Mulianya Sa'ad bin Mu'az. Bukan rupa lagi. Tetapi benda apa yang bernilai? Allah nak uji dengan ujian ini, ujian kewafatan Abu Talib. Nak ajar benda yang paling bernilai dalam hidup kamu, yang disebut dengan hidayah Allah. Hidayah ni apa dia? Dalam masa yang terbatas kita nak sebut sikit. Sebelum daripada nak cerita tentang Isra' Mi'raj, panjang cerita ni. Nak gambarkan tentang mengenai hidayah ni apa dia? Hidayah ni maksudnya gambaran, ulama-ulama kata satu bentuk bimbingan yang datang daripada Allah. Dia berbeza dengan taufik. Taufik satu benda yang diberi petunjuk saja, tetapi tidak dibimbing. Hidayah diberi petunjuk dan bimbingan. Maksudnya Allah gerakkan jasad kita. Macam contoh pada tengah hari ni, kita buat ceramah pada tengah hari ni. Ramai mana orang yang tahu, tapi tak semua orang yang dapat hidayah Allah. Dia tahu, orang tanya pada dia, tu nampak ramai-ramai pergi ke surau tu untuk apa? Dia jawab, tu pergi dengar ceramah lah tu. Dia jawab demikian. Kamu, saya tak datang lagi. Kenapa tak datang? Saya tak dapat hidayah. Dia suruh. Saya tak dapat hidayah lagi. Hidayah ni maksudnya bimbingan. Bimbingan. Kalau kita, orang tanya kita, kat mana masjid? Kamu pergi straight, jumpa dengan traffic light, ambil kanan, tengok kubah besar. Itu masjid. Itu dipanggil taufik. Tetapi orang tanya, mana masjid? Kamu pergi straight, jumpa traffic light, ambil kanan, nampak kubah besar. Jom saya bawa. Dia bawa kita sampai depan pintu pagar masjid.
Ditunjuk, ni masjid, itu hidayah. Kita buat contoh yang mudah. Hidayah ni apa dia? Dalam hidup kita lah, bangun tahajud malam. Bangun tahajud malam ni, siapa yang berani kata tak penting bangun tahajud malam? Tak ada orang. Semua orang kata penting bangun tahajud malam. Ya ke penting bangun tahajud malam? Ya. Penting bangun tahajud malam? Ya. Kenapa penting? Bila kita mati kesendirian dalam kubur nanti, kita perlu pada hiburan daripada tahajud yang kita bangun sebelum daripada ini. Semua orang kata penting. Ya ke penting? Penting. Kita tanya orang kata penting tu, kamu bangun tak semalam? Kamu kata penting, bangun tahajud, kamu bangun tak semalam? Tak bangun. Kenapa tak bangun? Kamu kata penting, dia jawab, saya tak boleh bangun. Kenapa tak boleh bangun? Kita tanya lagi, kenapa kamu tak boleh bangun? Dia jawab pada diri dia, dia kata saya tak boleh nak bangun. Kenapa tak boleh bangun? Saya makan sebelum tidur. Saya makan sebelum tidur, saya kekenyangan, saya tak boleh bangun. Kita pun jawab balik pada dia, kalau begitu jangan makan sebelum tidur. Dia pun jawab balik, tak makan pun tak bangun. Kalau makan lagi tak bangun. Orang tanya pada kita, tanya lagi, kenapa kamu tak bangun? Kamu tahu kan bangun tahajud tu penting, kena bangun tahajud, kena bangun tahajud. Kenapa kamu tak bangun? Susahlah nak bangun, ustaz. Kenapa susah? Kita tanya. Dia tak boleh jawab. Akhirnya dia jawab apa dia? Memang keturunan saya tak bangun-bangun. Saya ni jenis keturunan tak bangun-bangun. Susah nak bangun. Maknanya apa dia? Kamu tak diberi hidayah oleh Allah. Kalau kita tanya, kalau kamu bangun, kamu solat tak? Ya, kalau saya bangun, saya solat. Kita tanya balik, duha, kamu solat tak duha? Duha, kamu solat tak? Tak solat. Maknanya apa dia? Kamu tak diberi hidayah oleh Allah. Quran, siapa berani nafikan tak penting baca Quran? Semua orang kata penting. Bahkan kalau tuan-tuan mati, tuan-tuan tak boleh baca Quran. Tuan-tuan masuk dalam kubur, confirm tak lepas depan Allah nanti. Masuk dalam kubur, malaikat tanya terus. Quran boleh baca Quran? Quran boleh baca? Bro, boleh baca bro? Quran kamu boleh baca tak? Tak boleh baca. Kamu buat apa di atas dunia? Kamu buat apa di atas dunia? Umur kamu 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun kamu hidup. Kamu buat apa di atas dunia? Sibuk, ya Allah, sibuk. Sibuk apa dia? Sibuk tengok Songko lawan Triple H, ya Allah. Sibuk, ya Allah, sibuk dalam hidup sampai tak sempat nak membaca Al-Quran. Nak baca Al-Quran pun tak erti. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tak boleh baca Quran, baik tuan-tuan berdebar sekarang. Jangan tuan-tuan berdebar dalam kubur nanti. Berdebar dalam kubur nanti memang tak lepas kita. Maknanya apa dia? Contoh yang paling mudah, yang paling bernilai dalam hidup ni, tiba-tiba kamu tak dapat, yang menyebabkan kesedihan dalam hidup Rasulullah, siapa dia? Abu Talib. Wafatnya Abu Talib, Rasulullah SAW tergoyang. Keyakinan Rasulullah SAW tadi, kekuatan jiwa Rasulullah itu tergoyang. Selang seminggu lepas pada wafatnya Abu Talib, dalam keadaan wafat tak dapat hidayah, Rasulullah menangis. Rasulullah SAW menangis. Selang seminggu lepas pada itu, Allah wafatkan pula Khadijah binti Khuwailid. Wafatkan Khadijah binti Khuwailid ni memang menjadikan kehidupan Rasulullah SAW ni macam seolah-olah tiada lagi kekuatan. Hilang keruan Rasulullah SAW. Malam-malam Rasulullah tidur di rumah Ummu Hanif. Malam-malam Ummu Hanif tanya Rasulullah, kenapa Rasulullah? Kenapa kamu datang ke rumah aku? Kenapa kamu tak tidur di rumah kamu? Katanya Rasulullah, rumah aku dibayangi oleh wajah-wajah Khadijah. Wajah-wajah Khadijah itu sentiasa membayangi di segenap sudut ruang-ruang rumah aku. Rasulullah kata, aku tak mampu untuk mengingati bagaimana indahnya saat hidup bersama dengan Khadijah binti Khuwailid. Rasulullah SAW bayangkan demikian. Kita boleh baca dalam sejarah, sayang tak sayang Rasulullah ini dengan Khadijah ini, sampai nama Khadijah itu terbawa-bawa dalam perkahwinan Rasulullah dengan isteri yang lain. Aisyah sebagai contoh. Aisyah kata, aku tak pernah lihat bagaimana keadaan Rasulullah. Kalau dia bergurau saja, nama Khadijah itu sentiasa meniti di bibir Rasulullah. Bergurau dengan aku ni, sebut lagi. Untungnya kalau Khadijah ada. Seronoknya kalau Khadijah ni masih hidup. Seronoknya. Rasulullah bayangkan demikian. Seronok tak seronok tadi, dalam keadaan Rasulullah SAW sebut, kejap-kejap cakap, Khadijah. Kejap-kejap cerita, Khadijah. Yang menyebabkan apa dia? Yang menyebabkan, katanya Aisyah, aku menjadi cemburu yang amat sangat. Tak pernah aku rasa lebih cemburu daripada cemburunya hidup aku kepada seorang wanita yang disebut dengan nama Khadijah binti Khuwailid. Cemburu yang amat sangat pada Khadijah ini, yang menyebabkan, katanya Aisyah,
Aku tinggalkan Rasulullah. Tinggalkan Rasulullah. Pergi menghiburkan hati ni. Pergi ke dapur masak. Tengah masak Rasulullah datang. Rasulullah tanya Aisyah, kamu masak? Aisyah jawab, ya ya Rasulullah, masak. Yang masak tu, banyakkan kuah ya. Kuah-kuah yang banyak tu, kita agih-agihkan pada kawan-kawan Khadijah, kata Rasulullah. Sebut lagi nama Khadijah. Aisyah kata, aku dah lari dah daripada Rasulullah. Nak menghiburkan hati, nak suruh hilang nama Khadijah itu. Nama Khadijah itu disebut lagi. Akhirnya aku bersimpuh di sisinya. Aku pegang tangan Rasulullah. Kalau mana pegang tangan Rasulullah, aku tanya Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa kamu asyik membilang nama orang yang sudah wafat, ya Rasulullah? Kenapa nama orang yang hidup ini kamu tak nak sebut? Kamu sebut nama orang yang sudah wafat. Orang yang hidup ini kenapa kamu tak nak sebut, ya Rasulullah? Berubah wajah Rasulullah. Rasulullah kata, Aisyah, kamu cemburu Aisyah. Kamu cemburu Aisyah. Aisyah diam. Aisyah, kamu tahu siapa Khadijah dalam hidup aku? Siapa Khadijah dalam hidup aku? Aisyah radhiyallahu anha terdiam. Rasulullah kata, Aisyah, Khadijah di saat mana orang lain tak beriman pada Allah, dialah wanita yang pertama yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Di saat mana orang lain tak beriman pada Allah, dia di antara wanita yang pertama yang datang beriman pada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan ketakutan. Rasulullah balik daripada gua Hira itu, balik sebut pada Rasul, sebut pada Khadijah, Zammiluni, Zammiluni. Simutilah aku takut. Katanya Rasulullah, aku takut. Zammiluni, Zammiluni. Simut aku. Khadijah tu ambil kain simut. Ambil kain simut, balut tubuh badan Rasulullah. Sambil balut tubuh badan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Dalam keadaan balut tu, bisik di telinga Rasulullah. Sabarlah wahai suamiku. Allah tak akan sia-siakan setiap kerja-kerja kamu. Bagi semangat pada Rasulullah. Jangan kamu takut, jangan kamu bimbang. Kamu orang yang saleh. Allah akan jaga pada diri kamu. Sebut bagi semangat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Kita kan, kalau kita jadi tempat Rasulullah lah, balik begitu juga, dalam keadaan balik begitu, berdebar tu, bagi tahu pada isteri kita, simut badan abang takut ni, takut. Takut ni, tolong simut. Rasa isteri kita simut, ambil sambil selimut tu bisik telinga kita. Siapa suruh pergi duduk dalam gua tu, siapa suruh? Elok orang tak duduk, kita pergi duduk. Dah mula kena sampuk dah tu. Kalau kita lah kena marah terus tak negara. Nak gambarkan tentang apa dia? Tentang bagaimana Khadijah tadi. Positifnya hidup ni. Sentiasa memberi kekuatan pada Rasulullah. Rasulullah kata, kamu tahu Aisyah, siapa Khadijah dalam hidup aku? Dia saat mana dia berumah tangga dengan aku, dia seorang wanita yang berusia 40 tahun. Kemudian aku berusia 25 tahun. Di saat mana usia sebegitu, dia telah melahirkan zuriat pada aku seramai 5 orang lagi. Di saat mana isteri yang lain tak melahirkan zuriat, 5 orang lagi melahirkan anak-anak ni daripada usia 40 tahun. Kalau tempat kita lah 40 tahun tak ada dah. 40 tahun kita cuik orang rumah kita. Cuba cuik. Cuik je orang rumah mandang. Bang, tak ingat ke kencing manis tu? Abang tu darah tinggi. Nak sebutnya doktor dah pesan 40 tahun dah tak ada zuriat lagi dah. Tutup dah kilang. Nak gambarkan sampai tahap demikian. Rasulullah sebut bagaimana besarnya. Kamu tahu Khadijah siapa? Seorang wanita yang rupawan. Daripada bangsawan. Daripada keturunan bangsawan. Seorang wanita yang hartawan. Dia berumah tangga dengan aku. Dia telah menghabiskan keseluruhan harta bendanya untuk mentaati perintah Allah dan juga Rasul. Sewaktu mana dia menghadap depan Allah, dia tidak memiliki apa-apa lagi kecuali dia hanya memiliki Allah dan juga Rasul dalam hidupnya. Tuan-tuan baca dalam sirah, berlaku saat mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riba Khadijah binti Khuwailid. Di saat mana penghujung usia Khadijah ni tak boleh bangun. Dalam keadaan tak boleh bangun, dada ni terombak-rombak. Dalam sakit, pegang tangan Rasulullah, cium tangan Rasulullah, menangis tersesak. Sebut Rasulullah, sakit ya Rasulullah. Sakit ya Rasulullah. Rasulullah riba pujuk Khadijah. Sabar Khadijah, Allah bersama dengan kamu. Allah akan rahmati hidup kita. Rasulullah pujuk Khadijah. Kejap-kejap mengalir mata, kesat air mata. Rasulullah tengok isteri sakit ni, tak tahu nak buat macam mana. Ambil bantal letak bawah kepala. Letak bawah kepala, bingkai bangun. Bangun, tinggalkan Khadijah seorang-seorang. Diri di kawasan beranda rumahnya. Dalam keadaan diri di kawasan beranda rumah, mengalir mata, nangis esak-esak. Dalam keadaan menangis itu,
tiba-tiba turun malaikat Jibril. Malaikat Jibril turun, malaikat Jibril sebut, "Ya Rasulullah, aku membawa salam yang datang daripada Allah khusus untuk isteri kamu Khadijah binti Khuwailid." Allah kirim salam pada isteri kamu. Dengar je Allah kirim salam. Bergegah Rasulullah masuk. Masuk balik, riba balik Khadijah. Masuk balik nak bagi tahu Allah kirim salam. Kemuncak hidup. Allahu Akbar. Kita ni kan kalau tuanku kirim salam lah, balik jalan mengangkang 3 hari 3 malam tak kena. Nak sebutnya ni baru tuanku kirim salam. Ni Allah kirim salam. Dengar Allah kirim salam, masuk riba balik Khadijah. Waktu mana riba Khadijah, bisik di telinga Khadijah ni, usap di atas dahi yang peluh-peluh bercik keluar tadi, usap di atas dahi ni, bisik di telinga Khadijah. Ya Khadijah, Allahu yukri'uki salam. Wahai Khadijah, Allah kirim salam pada kamu. Dengar Allah kirim salam. Khadijah yang tak pernah, yang tak boleh bangun tadi, tolak dada. Tolak dada bingkang bangun. Nak jawab salam daripada Allah. Angkat tangan dua-dua belah. Sebut terus. Allahumma antas salam. Wa minkas salam. Wa ilaika ya'udus salam. Fahina Rabbana bis salam. Wa adkhilna al-jannata daras salam. Tabarakta Rabbana wa ta'alaita ya zal jalali wal ikram. Ya Allah, kamulah pemilik sejahtera ya Allah. Yang sejahtera ni datang daripada kamu ya Allah. Dan kembali balik pada kamu ya Allah. Tolong hidupkanlah aku dalam keadaan kesejahteraan ya Allah. Masukkanlah kami ke dalam syurga Allah, dalam Darussalam. Tabarakta Rabbana wa ta'alaita ya zal jalali wal ikram. Rebah balik, pegang tangan Rasulullah. Cium tangan Rasulullah. Sebut ada Rasulullah. Ya Rasulullah, saat aku menghadap depan Allah semakin hampir ya Rasulullah. Ya Rasulullah, kala mana kamu bawa Islam, tiba-tiba tak ada orang yang bersama dengan kamu ya Rasulullah. Kamu tolong kenang nama aku ya Rasulullah. Khadijah binti Khuwailid tetap bersama dengan kamu ya Rasulullah. Ya Rasulullah, kala mana kamu bawa Islam, tiba-tiba habis harta benda kamu. Kamu tak memiliki apa-apa lagi. Tolong datang ke kuburan aku nanti ya Rasulullah. Kamu tolong gali kubur aku ya Rasulullah. Kamu tolong ambil tulang-tulang itu ya Rasulullah. Kamu bawa tulang-tulang itu ke pasar ya Rasulullah. Kamu jual tulang-tulang itu. Kamu gunakanlah untuk kerja-kerja Islam ya Rasulullah. Menangis sesak Rasulullah. Menangis kerana tak ada orang yang hidup sedemikian rupa, yang dalam keadaan menghabiskan seluruhnya untuk mentaati perintah Allah. Kita ni kalau dekat nak meninggal dunia lah, agak-agak boleh sebut demikian. Tak ada dah pegang tangan suami, ingat ya bang, jangan kahwin lain ya. Kita demikian, bukan orang bank rakyat ni, bank lain lah ni. Nak sebut gambarkan pada kita bagaimana hidup ini lillahi rabbil alamin, untuk Allah yang menjaga alam ini. Allah dia nak ajar, kalau mana kamu berhadapan dengan ujian ini, aku jadikan Isra' Mi'raj. Isra' Mi'raj ini dengan tujuan apa dia? Ulama-ulama kata terlampau banyak benda yang Allah nak ajar. Nak ajar hilangkan rasa sayang dan cinta kepada makhluk dan timbulkan rasa cinta kepada Khaliq. Isra' Mi'raj di antara benda yang pertama Allah nak ajar, hidup ini bukan bercinta sesama makhluk. Kamu tak perlu menyayangi dan menyintai sesama kamu. Cinta ini bukan untuk sesama makhluk, tetapi cinta ini untuk Allah. Wallazina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang yang beriman pada Allah, kemuncak rasa cinta dia hanya untuk Allah. Cinta pada makhluk disusun dalam agama. Kamu suami isteri, kamu boleh sayang menyayang, kamu boleh cinta menyintai, tak perlu. Tetapi kamu menumpang rasa sayang dan cinta di antara satu sama lain. Kamu hanya